bapa berbangga dengan doa yang anak dia baca tu. Alhamdulillah, kami ajak benda tu. Tapi ajak tak cukup. Ajak doa. Konsep hidup tak betul. Kita ajar doa cabang, ajar benda ranting banyak sangat. Benda pokok tak beres. Bahawa aurat ini bukan sekadar ambil perkecil kain tutup kulit. Aurat bukan sekadar ambil kain tutup kepala. Alhamdulillah, anak saya tutup aurat dah. Kemudian yang wanita yang kita ajar untuk ambil perkecil kain tutup kulit tu, tangan dia pegang tangan power dia. Tutup aurat. Tapi tangan dia memegang tangan yang haram dia pegang. Naik motor berpelukan dengan cara yang haram dia perbuatkan. Tetapi yang naik motor tu perempuan yang pakai tudung. Sebab kita ajar benda tak habis. Jadilah Islam kita Islam roja. Bayangkan jika ketika mati itu, mati dalam keadaan Islam roja itu kita hayati. Sebab itu pada hari ini, dan saya sebutkan ini, saya nak sedarkan diri saya dan kita semua tentang apa itu Islam. Islam cara hidup. Jadi itulah yang kita nak kaitkan dengan ayat tadi. Dari nyawa sampai ke ruh, kita nampak apa yang orang tak nampak, dan malaikat mendekati kita untuk mengambil nyawa kita. Jadi kita berada di mana selepas itu. Maka penutup surah ini mengulangi apa yang menjadi tema pada asalnya, iaitu berkaitan dengan hari kiamat. Maka penutupnya berkaitan dengan kematian, menjurus kepada hari kiamat dan hari pembalasan. Maka pada ayat nombor 88, jika kamu yang mati itu orang yang dekat dengan Allah, muqarrabin, dekat. Mereka ini golongan yang paling istimewa. Telah kita bincangkan dahulu. Orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling istimewa. Nabi-nabi, sahabat-sahabat Nabi, dan yang seumpamanya. Masya Allah. Allah puji mereka, dan Allah puji dengan menceritakan pada ayat 89, Sarawhun wa raihan. Sedap kalimatnya. Rauh dan raihan. Maksudnya memperoleh ketenteraman. Rauh, ketenteraman. Raihan, rezeki. Wajannatu na'im, dan na'im, dan nikmat. Rauh, raihan, na'im, ketenteraman, rezeki, nikmat. Untuk muqarrabin. Siapa muqarrabin? Yang dekat dengan Allah. Dia rasa dekat dengan Allah. Bila Allah dekat dengannya, dia tak lupakan Allah. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, Wadkuruni azkurkum, kamu ingat padaku, aku ingat padamu. Maka mereka sentiasa dekat dengan Allah, sentiasa ingat pada Allah di mana saja mereka berada. Kesan yang Allah pelihara mereka sampai ke saat mereka meninggal pun Allah pelihara mereka. Dan mungkinlah orang yang seperti inilah yang kita nak kaitkan dengan sebuah hadis. Dan dia melihat dengan pandangan daripada Allah. Bila dia mendengar dengan pendengaran daripada Allah. Dan dia menyentuh dengan tangan yang dipelihara Allah. Dan dia berjalan dengan langkah-langkah yang dipelihara Allah. Itu begitu istimewa. Dan dia melihat pandangan yang menembusi hati. Dia melihat dengan pandangan daripada Allah. Seperti yang berlaku pada Imam Syafi'i. Satu hari seorang yang bakhil datang, dan dia bertemu, dia melihat, dia kata, dia ni bakhil. Dia nampak, tapi dia bimbang, dia bersilap sangka, astagfirullahaladzim. Tapi berlaku benda-benda yang menampakkan betul. Perasaan Syafi'i itu betul, dia benar-benar bakhil. Memang begitu masih. Maka Imam Syafi'i kata, alhamdulillah, aku tak takut kerugian duit, tapi aku takut perasaan aku salah. Tapi nampaknya betul, alhamdulillah. Itu melihat dengan pandangan yang dipelihara Allah. Dia berbeza dengan orang biasa.
berlaku satu insiden, kita terus buat rumusannya begini. Dia kata tak begitu pun, pada pandangan saya lain pandangan dia, sebab dia berbicara hasil pandangan yang diilhamkan oleh Allah. Berbeza dengan orang biasa yang lain yang sudah terpelanting dengan apa isu yang berlaku. Tapi mereka yang dipelihara Allah sebab dia sentiasa ingat, maka Allah pelihara dia dengan cara mengulas itu dia lain, cara melihat isu insiden dia lain. Dia tak melenting dan dia tak terpelanting. Dia nak berjalan ke satu tempat terpelihara, tak jadi pergi, seolah-olah ada penghalang. Tiba-tiba berlaku sesuatu yang tak diingini. Contohnya, dia pun tak tahu. Macam Nabi SAW nak pergi ke satu pesta ketika baginda kecil, tiba-tiba tertidur, tak sampai. Padahal ketika itu baginda kecil, syariat pun belum datang lagi, masih kecil, Islam pun belum sampai, tapi sudah dipelihara. Tertidur, jaga-jaga dah habis dah pesta. Habis dah. Termi nak pergi juga. Tak boleh, dah habis dah. Terpelihara. Tapi pengorbanannya kena ada peringkat awal sebelum terpelihara. Orang berniat jahat dengan kita, kita dengan niat jahat pada dia. Masa berlalu, Allah pelihara kita. Dia korek lubang untuk kita, dia terjatuh dan lubang yang dia korek. Masa saya kecil, itu kalimat yang saya hafal. Ada banyak yang saya hafal masa kecil, tapi ini antara kalimat yang saya hafal. Jika kamu mengorek lubang untuk saudaramu, kamu yang akan terjatuh dalam lubang itu. Masa saya kecil, belum sampai 12 tahun, itu yang saya hafal. Sampai sekarang saya ingat. Jika kamu mengorek lubang untuk saudaramu, bukan kawanmu yang jatuh, kamu jatuh. Kita berniat jahat dengan orang, silakan, tapi kita yang akan kena padanya, bukan dia. Sebab itulah kerja Allah. Terutama jika orang itu orang baik, Allah pelihara dia. Walaupun dia sakit minta Allah, dia terkena juga tempias-tempiasnya, tapi pukulan teruk bukan dia. Pukulan teruk akan menimpa orang yang pada asalnya berniat jahat. Wadkuruni al-Qur'an. Namun ingat pada itu kerjamu. Jangan bimbang mak lain. Banyak benda kamu tak boleh kawal tentang hidup ni. Banyak benda yang kita tak boleh buat apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan. Orang nak mengatakan kita berniat jahat pada kita, nak lempar sihir pada kita, tak boleh kita kawal. Tak boleh kita bantu diri kita sendiri. Tak boleh buat apa kadang-kadang. Tak boleh. Tapi Allah bagi jaminan, formula Allah yang paling mantap. Aku nak tolong kamu sebenarnya. Bukan kamu tolong diri sendiri pun. Aku nak tolong kamu. Kamu hanya kena patuh aku. Itu saja. Lain aku tolong. Al-Qur'an. Washkuruli, syukur kepada aku. Wala takfurun, jangan kufur. Itu tugasnya. Ingat padaku, aku ingat padamu. Syukur, jangan kufur. Selamat kamu dunia akhirat. Pegang itu. Allah beri kepada kita. Nak ambil. Percaya ke ayat ni? Percaya kan? Percaya. Ambil ayat ni. Tuasa bimbang banyak. InsyaAllah kamu terpelihara. Sekaligus dia menghilangkan kebimbangan, kerisauan yang bersangatan di hati kita. Bimbang sampai tak tidur, takkan kena pada orang yang faham ayat tadi. Bimbang tak kena gaya, tak akan menimpa pada orang yang faham ayat tadi. Sebab dia faham, aku ingat pada Allah, aku pelihara agama Allah, Allah pelihara aku, insyaAllah. Itu kalam dia yang benar, sadaqallahul azim. Itu keyakinanku. Pegang. Masa hidup kita dipelihara, masa mati jika kamu muqarrabin, kamu masuk terus ke tempat yang Allah sebut rauhun, raihan, naim yang kita sebutkan tadi. Jika kamu ashabul yamin, golongan kanan, itu martabat rendah sikit dari muqarrabin. Muqarrabin itu kita kata first class, kelas mungkin 10 bintang, tinggi sangat.